Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita akan berkongsi sedikit lagi berkenaan dengan tips untuk PSM. Walaupun dengan arti kata PSM itu mudah, no worries, tetapi nota ini adalah sekadar untuk general tips. Bukanlah kita kata sesuatu yang mesti diikuti oleh semua pelajar, sekadar perkongsian daripada saya untuk memudahkan perjalanan ataupun proses PSM yang tuan-tuan lalui sekalian. Jadi kita akan fokus kepada step by step bermula dengan PSM 1 dan saya fokuskan di sini ialah pembentangan PSM 1, maksudnya bukanlah terhad kepada presentation sahaja, tetapi mungkin boleh digunakan idea yang sama di dalam penulisan, kerana secara umumnya apa yang kita bentangkan di dalam presentation ataupun PSM1, PSM2 adalah berdasarkan tesis yang kita tulis. Oleh itu sememangnya kita perlu menulis dahulu, barulah kita boleh melakukan perbentangan. Cuma yang saya ingin sentuh di sini ialah ramai antara pelajar mengatakan PSM1 tu hanya metodologi ataupun literature review, cerita-cerita dan sebagainya. Tetapi saya ingin tekankan di situ, saya mengambil pendekatan untuk mengatakan bahawa PSM1 tu bukan setakat metodologi. Ada banyak perkara lagi yang tuan-tuan perlu tahu sebelum membuat pembentangan PSM1. Jadi sebenarnya ramai yang terkhilaf membuat pembentangan PSM1 hanya bercerita sedikit tentang literature review dan bercerita tentang method dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pelajar perlu memberi penekanan terhadap beberapa aspek tertentu supaya pembentangan boleh dilakukan dengan baik. Walaupun contohnya kita hanya perlu menerangkan problem statement untuk satu atau dua slide, tetapi gaya penulisan dan sebagainya akan menggambarkan bahawa kajian kita itu dibuat 24 jam atau dibuat sepanjang satu semester. Oleh itu, saya tidak galakkan para pelajar menghabiskan masa 5 hari 5 malam ataupun tak tidur untuk menyiapkan presentation, tetapi belajarlah membuat presentation sedikit demi sedikit supaya hasil yang dihasilkan itu berbaloi dan dapat reflect, dapat menunjukkan kajian tersebut dibuat untuk tempoh satu semester. Yang paling penting ialah perlu rajin berhubung dengan penyelia. Ada ketika penyelia yang menghubungi pelajar dan ada ketika pelajar menghubungi penyelia. Jadi saling bantu-membantu. Kadang-kadang penyelia mungkin sibuk, pelajarlah yang rush penyelia. Tidak salah pada saya untuk pelajar terus sahaja menghantar WhatsApp setiap sehari mengatakan apa perlu buat dan ini dan sebagainya. Jadi rule of thumb adalah berhubunglah sepanjang masa. Dalam masa kita mempunyai pelbagai cara, ada WhatsApp, ada Skype dan sebagainya. Oleh itu saya rasa tidak ada masalah untuk tuan-tuan berhubungan atau bertanya dengan penyelia. Pertama sekali kita kena menulis tajuk kajian. Dan ini adalah tips general sahaja, tips umum. Jadi antara yang selalu diperkatakan di dalam tajuk kajian ialah tajuk kajian mestilah menunjukkan keseluruhan cerita di dalam tesis kita. Oleh itu sekurang-kurangnya tajuk kita perlulah mempunyai ciri-ciri objektif utama ataupun sekurang-kurangnya nama bahan yang digunakan ataupun nama alat yang digunakan di dalam eksperimen kita ataupun di dalam kajian kita, ditulis di dalam tajuk supaya seolah-olah menunjukkan bahawa kita telah memberi satu gambaran lengkap terhadap kajian kita. Dan saya walau bagaimanapun pelajar juga perlu berbincang dengan penyelia untuk penentuan banyak perkara lagi, iaitu berkenaan dengan tajuk, objektif, skop dan sebagainya. Dan berkenaan dengan tajuk kajian, saya harap para pelajar dapat faham bahawa tajuk kajian bukanlah kekal. Tajuk kajian, tajuk tesis boleh diubah sehingga ke hari tuan-tuan binding tesis. Kerana selepas PSM2 sekalipun, tajuk mungkin boleh ditukar berdasarkan cadangan ataupun saranan daripada penilai.
Ataupun mungkin PSM1 tajuk lain, PSM2 tajuk lain, kerana mungkin alat tak dapat digunakan, ada perubahan daripada segi objektif, skop dan material contohnya dan sebagainya. Oleh itu tajuk kajian boleh ditukar. Jadi diharapkan di hari-hari akhir untuk submit, verify sekali lagi tajuk kajian kita tu sama ada dia benar-benar mencakupi keseluruhan perjalanan tesis kita atau tidak. Andai kata tidak, tukarlah tajuk itu supaya tajuk tersebut akan reflect lebih kurang 60 atau 70% keseluruhan tesis kita, sekurang-kurangnya. Hari ini kita akan fokus kepada berkenaan dengan problem statement. Apa yang perlu pelajar buat ialah pelajar perlu banyak membaca, kerana pembacaan boleh bermula dengan pencarian mudah daripada Google, kemudian mungkin buku teks, kemudian barulah perlahan-lahan kita bergerak kepada enjin carian research yang spesifik seperti ScienceDirect atau Scopus. Kerana di peringkat awal untuk mencari problem statement ini, kita perlu banyak tahu tentang apa yang berlaku di sekeliling kita, apa yang berlaku tentang perkara tersebut atau sebagainya. Kerana di dalam carian spesifik seperti ScienceDirect atau Scopus, dia telah menjadi terlalu spesifik. Kita perlu pergi dengan menggunakan, kita perlu search dengan menggunakan spesifik keyword dan sebagainya. Oleh itu, jika kita ingin mula tahu, tidak berbaloi untuk kita pergi kepada enjin carian ScienceDirect atau sebagainya. Kita boleh search dulu di Google, tanya, lihat, tengok website yang telah banyak di carian Google dan sebagainya. So, insyaAllah kita boleh dapat idea tentang problem statement. Di dalam problem statement, kita perlu ada 3 step utama ataupun 3 isi utama yang perlu kita isi. Oleh itu, yang pertama, dalam problem statement, kita perlu menulis apakah ideal condition berkenaan dengan kajian yang kita buat. Ideal condition membawa maksud apakah the best condition ataupun apakah yang dicari-cari oleh researcher di dalam tema kajian tersebut. Contohnya, kita ingin membuat kajian minyak kelapa sebagai bahan pelincir. Oleh itu, kita kena tahu ataupun kita kena berfikir apakah sebenarnya ideal condition yang dimahukan oleh setiap researcher. Kita faham researcher akan buat benda baru, tapi buat benda baru tersebut apa yang dihendak. So, maknanya apakah ideal condition, apakah the best condition yang dikehendaki oleh researcher. Jadi, jawapan untuk ideal condition ini bukanlah satu jawapan khusus. Dia mungkin dalam skop yang luas, banyak dan mungkin di luar bidang kita. Contohnya, kalau anda kata kita ingin mengkaji minyak kelapa sebagai bahan pelincir, mungkin ideal conditionnya kita boleh tulis seperti di bawah ini. Kita mahukan minyak pelincir yang tahan lama. Mungkin daripada mula beli kereta sampailah kita jual balik 10 tahun, 20 tahun, minyak pelincir tak payah tukar. Yang tahan panas, maksudnya enjin beroperasi, bawa laju dan sebagainya, dia tidak bertukar jadi hitam. Dia boleh juga mengurangkan geseran secara maksimum. Yang ni kita kata agak spesifik sedikit, tetapi telah menjadi common term bahawa minyak pelincir mestilah melincirkan gerakan, membawa maksud mengurangkan geseran. Kemudian harga murah, mungkin kita boleh beli yang fully synthetic, harga 1 liter RM2.5. Dan mesra alam, maknanya kalau kita nak siram pokok bunga pun mungkin pokok bunga tak mati dan sebagainya. Tidak berbahaya kepada kesihatan, maknanya boleh tersentuh kulit, boleh ambil minyak pelincir jadi minyak urut. Contohnya lah, contoh kita nak yang very ideal condition, mudah didapati, maknanya kita senang dan sebagainya, dan etc. Dan ideal condition ini tidak semestinya berada di dalam dunia mechanical engineering. Mungkin mesra alam lebih kepada chemical. Kita melihat bagaimana struktur minyak dan sebagainya. Harga murah mungkin kita daripada sudut ekonomi, bukan mechanical. Dan geseran mungkin secara mechanical dan sebagainya. Tidak berbahaya kepada kesihatan, mungkin lebih kepada kesihatan, biomedics dan sebagainya. Jadi cuba dapatkan ideal condition tersebut. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita kena dapatkan juga apakah current condition yang berlaku sekarang.
Dan current condition ini perlulah disesuaikan dengan setiap ideal condition yang kita ada. Contohnya, kita mahukan minyak pelincir yang tahan lama. Ini adalah ideal condition kita. So, apa current condition sekarang ini? Adakah minyak pelincir sekarang tahan lama? So, mungkin jawapannya minyak pelincir sekarang ada 3 jenis. Ada yang mineral oil, semi-synthetic, fully synthetic. Masing-masing ada ketahanan masing-masing. Ada yang tahan 5,000, ada yang tahan 8,000, ada yang tahan 10,000 kilometer. Maksimum mungkin 10,000. Tidak ada lagi yang boleh tahan 20,000 dan sebagainya. So, kita cuba dapatkan current condition. Oleh itu, apa yang researcher buat ialah researcher akan cuba do something pada minyak tersebut supaya minyak yang 5,000 km boleh bertahan kepada 8,000, minyak yang 8,000 mungkin bertahan sampai 10,000, minyak yang 10,000 mungkin bertahan di dalam hingga 12,000 km contohnya. Itu kita yang perlu kita faham di dalam sebuah research. Kita perlu mengetahui ideal condition, the best condition yang kita perlu dapatkan ataupun yang diidamkan oleh kebanyakan researcher, dan juga current condition, apa yang sebenarnya sedang berlaku sekarang. Contohnya, kita kata ideal condition, kita ingin mendapatkan minyak pelincir yang mesra alam. Oleh itu, syarikat minyak, dan kita lihat current condition yang ideal condition ialah mendapatkan minyak pelincir mesra alam. Current condition yang berlaku sekarang banyak. Contohnya, syarikat minyak mungkin menawarkan servis kitar semula minyak mineral. Oleh itu, minyak pelincir yang kita pakai dalam enjin, kita tak perlu buang ke sungai dan sebagainya, dibeli balik oleh syarikat minyak pelincir tersebut dan diproses supaya menjadi bersih semula dan digunakan semula supaya tiada pencemaran. Daripada segi kimia, mungkin syarikat minyak akan berusaha untuk membuat satu formulasi terhadap minyak mineral supaya tidak menjadi toksik. Mungkin ia larut dalam air, mungkin itu dan ini. So, kita masing-masing dengan kajian masing-masing. Kemudian, mungkin syarikat minyak pelincir akan berusaha untuk meningkatkan keupayaan minyak supaya pengurangan penggantian minyak daripada 5,000 kepada 8,000, seterusnya kepada 20,000 dan sebagainya. Dan kemudian mungkin ada setengah researcher yang mengatakan bahawa current condition kita perlu menggunakan minyak tumbuhan sebagai minyak pelincir. So, ini adalah beberapa current condition di dalam tajuk untuk mendapatkan minyak pelincir mesra alam. Di dalam pelbagai current condition ini, mungkin kajian kita akan lebih tertumpu kepada menggunakan minyak tumbuhan sebagai pelincir. Jadi, ini adalah current condition kajian kita sekarang ini. Kemudian, kita cuba bezakan, kita cuba meneliti di antara current condition. Adakah current condition yang ada sekarang telah mencapai 100% seperti ideal condition yang kita nyatakan? Kerana ada kajian yang kita kata telah 100% nak tercapai atau mungkin 99%, 98% tercapai. Oleh itu, agak sukar ataupun menjadi kesukaran bagi kita untuk melakukan research dalam bidang tersebut kerana tidak banyak yang boleh kita ubah. Contohnya, satu ketika dulu, para pengkaji ataupun para jurutera berusaha untuk mencipta mesin untuk menggantikan kereta kuda. Pada waktu itu, banyak idea telah keluar. Penggunaan enjin wap, penggunaan enjin diesel, penggunaan enjin petrol, penggunaan enjin magnetik, penggunaan kereta enjin elektrik. Kita jangan terkejut kerana kenderaan elektrik sebenarnya telah digunakan kira-kira 60 tahun dahulu, telah mula digunakan. Cuma ada kegagalan dan ada yang kekurangan menyebabkan ia terhenti penghasilannya. Pada ketika itu, mereka membuat kajian untuk menggantikan kenderaan kereta kuda kepada satu kenderaan berjentera. Tetapi pada hari ini, kita mengatakan bahawa kajian tersebut agak sukar untuk kita ubah ataupun untuk kita terokai lagi kerana kebanyakan pihak di dunia telah mengambil sebagai penggunaan enjin diesel atau petrol adalah pengganti kepada kereta kuda.
Oleh itu, kebanyakan model kereta akan menggunakan diesel ataupun petrol sebagai enjin mereka. Tetapi permasalahan lain pula yang keluar. Contohnya permasalahan adakah minyak pelincirnya bagus atau tidak, karbon dioksida yang dikeluarkan bagus atau tidak. So, maksudnya di sini, current condition tidak lagi memikirkan tentang apakah alternatif kepada kereta kuda, tetapi mungkin memikirkan kepada alternatif kepada minyak pelincir, alternatif terhadap pembakaran sempurna, combustion yang elok, alternatif terhadap penghasilan gas karbon dioksida, alternatif sebagai fuel, katakan itu yang kita boleh ganti diesel dengan biodiesel dan sebagainya. Oleh itu, kita kena pandai untuk melihat ideal condition dan current condition. Kerana idea untuk menggantikan kereta kuda dengan satu jentera boleh dikatakan telah di-fulfill, telah dipenuh, telah dicapai 100%. Oleh itu, current condition dengan ideal condition hampir sama. Jadi tidak ada lagi masalah kerana kita telah mencapai ideal condition kita. Oleh itu, diharapkan pelajar dapat menilai dua perkara ini dulu. Yang pertama, maknanya menilai apakah current condition dan apakah ideal condition di dalam problem statement kita. Kemudian di dalam current condition yang ada ini, mestilah kita pilih satu lagi tema yang kita dapat, seperti yang saya katakan tadi. Contohnya, kita kata ideal condition, kita ingin memilih minyak tumbuhan sebagai minyak pelincir. Kerana kita mengatakan tadi, ideal condition mendapat minyak pelincir yang mesra alam, tetapi masalahnya banyak. Current condition, terdapat kajian yang menggunakan tumbuhan. Kemudian kita kata current condition masih lagi banyak kajian yang perlu dilakukan kerana kita masih lagi mencari apakah minyak tumbuhan yang sesuai. Minyak tumbuhan sekarang dikatakan tidak tahan pada suhu panas, bekalan mungkin tidak cukup, enjin mungkin tidak sesuai, harga mungkin mahal. Kemudian konflik dengan industri makanan, mungkin tidak tahan lama dalam simpanan, mungkin dalam sebulan minyak dah berubah, mungkin beku, sejuk selalunya minyak masak akan beku dan sebagainya. Oleh itu, current condition daripada ideal condition tadi, kita dah bermula telah memilih minyak tumbuhan sebagai pelincir, dan current condition kita kata banyak lagi masalah yang timbul daripada minyak tumbuhan ini. Daripada current condition ini, kita pilihlah satu lagi sebagai tema problem statement kita. Kerana kita ingin mengkaji apa? Kita ingin mengkaji tahan atau tidak minyak tumbuhan dalam suhu panas, atau kita mengkaji tentang supply and change, supply and demand sesuatu bekalan, atau kita ingin mengkaji enjin. Kita tidak ingin mengkaji minyak tersebut, kita ingin mengkaji enjin yang sesuai dengan minyak. Atau kita pergi daripada sudut ekonomi, kita ingin mengira bagaimana untuk menurunkan harga. Atau kita ingin berkenaan dengan konflik dengan industri makanan. Jadi kita kena, mungkin sebahagian ada belajar ilmu pemakanan dan sebagainya, rantaian makanan dan sebagainya. Atau kita kata tidak tahan lama dalam simpanan, lebih kepada cara menyimpan. Adakah plastik bagus untuk simpan minyak makan, minyak tumbuhan dan sebagainya. Mudah beku, mungkin kita kena play around dengan teknologi kimia, bagaimana untuk mencairkan dia dan sebagainya. Oleh itu, kita pilih salah satu daripada current condition ini untuk kita kaji. Contohnya, mungkin kita pergi berkenaan dengan mencari minyak tumbuhan yang sesuai, katakan. Kerana kita tidak tahu, di Malaysia mungkin ada palm oil, boleh guna minyak sawit, boleh guna minyak kelapa, boleh guna. Mungkin kita boleh campur minyak kelapa dengan minyak sawit, mungkin kita boleh campur minyak kelapa dengan minyak pelincir yang ada sekarang dan sebagainya. Kita masih lagi tercari-cari. Oleh itu, kita bolehlah menulis secara ringkasnya problem statement kita sebagai ahli sains dan para jurutera sedang berusaha untuk menghasilkan minyak pelincir yang mesra alam bagi melindungi alam sekitar dan mengurangkan pencemaran. Ini kita kata ideal condition.
Kita ingin mendapat minyak pelincir yang mesra alam, bagus tetapi performance tidak jatuh. Salah satu caranya ialah penggunaan minyak tumbuhan sebagai pelincir. Di Malaysia, minyak kelapa dilihat sebagai salah satu sumber yang boleh digunakan dalam kajian ini. Di sini kita mula menunjukkan current condition. Maknanya kita kata sekarang ada yang menggunakan minyak tumbuhan dan di Malaysia ada yang menggunakan minyak kelapa sawit, ada yang menggunakan minyak kelapa dan sebagainya. Kemudian antara current ideal condition dan juga current condition di sini kita perlu keluarkan satu masalah. Adakah current condition telah mencapai? So, masih lagi belum mencapai ideal condition. Oleh itu, kita tulis satu permasalah tersebut. Contohnya, walau bagaimanapun, minyak kelapa masih belum diuji secara tribologi keupayaannya dalam mengurangkan geseran. Kita nampak kerana kalau kita search, mungkin kita kata kurang technical paper berkenaan dengan minyak kelapa. Kemudian kita masukkan sedikit dalam problem statement, apakah tujuan utama kita, objektif utama kita atau apa yang kita nak buat untuk memenuhi kekurangan yang ada di antara current dan juga ideal condition. Oleh itu, dalam kajian ini, satu set kajian tribologi ke atas minyak kelapa akan dilakukan dengan menggunakan 4-ball tester. Maknanya kita secara khusus kita dah ingin mengatakan kajian tribologi dengan menggunakan alat 4-ball tribal tester dan kita telah nyatakan apa yang kita nak cari untuk mengukur nilai pemalar geseran dan haus yang dihasilkan oleh minyak kelapa. Kemudian kita perlu menulis objektif kajian. Objektif kajian sebenarnya amat mudah untuk ditulis kerana objektif perlulah dalam keadaan objektif, bukan subjektif. Ia perlu jelas. Trik ataupun tips untuk menulis objektif kajian, ia mestilah mempunyai kata kerja yang sesuai. Ideanya ialah kita perlu menggunakan kata kerja yang boleh dilakukan. Maknanya ada aktiviti ataupun ada task, ada perkara yang kita akan buat dan mempunyai penghujung atau keputusan akhir. Mempunyai penghujung atau keputusan akhir. Maksud penghujung atau keputusan akhir ni ialah contohnya kalau objektif kita to study about coconut oil, dia tidak akan menjadi objektif kerana ia tidak objektif, dia akan menjadi subjektif. Untuk study atau untuk belajar tentang minyak kelapa, kita kata tidak ada penghujung atau tidak ada satu titik akhir yang menentukan sama ada kita berjaya study atau tidak. Contohnya, kalau kita study dengan hanya membaca sebuah buku, kita telah study. Tetapi mungkin ada orang lain yang study, pergi ke lapangan, training di kilang dan sebagainya. Study juga. Jadi, adakah study yang kita buat gagal atau adakah kita berjaya? Oleh itu, sukar untuk kita tentukan study kita tu, pembelajaran yang kita buat tu berjaya atau tidak. Jadi, kita perlukan sesuatu yang mempunyai keputusan akhir. Jadi, contohnya mudah sahaja. Saya rasa tuan-tuan pernah mengambil kursus subjek di UTM. Belajar, ada equation, mungkin ada yang tak ada equation, ada yang belajar melukis. Tetapi bagaimana kita kata kita lulus subjek tersebut apabila kita boleh menjawab soalan final exam. Jadi final exam tu adalah objektifnya. Kita belajar atau tidak, kita main-main pergi atau tidak, pergi kelas atau tidak, janji final exam lulus. Oleh itu objektif untuk subjek tersebut telah tercapai sebenarnya. Jadi sama juga, di dalam objektif ini kita kena banyak bertanya apakah objektif kita itu mempunyai penghujung atau tidak. Kerana kita perlu keputusan akhir daripada objektif kita. Kerana ia akan menentukan sama ada objektif kita tercapai atau tidak. Saya akan terangkan pada slide yang berikutnya. Antara idea objektif kajian ini, penulisannya adalah menggunakan idea SMART, SMART. Ia boleh ditakrifkan sebagai perkara ini. SMART, Specific,
measurable, attainable, relevant dan timely. Spesifik bermaksud jelas. Jelas maksudnya kita tahu apa yang kita nak buat. Seperti yang saya katakan, to study tidak jelas, kabur. Sejauh mana kita study? Tengok National Geographic, mungkin study dan sebagainya. Kita perlu jelas, spesifik. Kedua, measurable. Ia boleh diukur. Membawa maksud, kita boleh dapatkan data, kita boleh melukis graf, kita ada numbers untuk diplotkan dan sebagainya. Mungkin dia tidak terhad kepada penggunaan bahan ataupun penggunaan alat pengukuran. Kerana kita ada dua jenis pengukuran. Pertama adalah kuantitatif dan kedua adalah kualitatif. Masing-masing mempunyai equation, masing-masing mempunyai cara penentuan data itu sendiri. Jadi sekiranya tuan-tuan menggunakan survey atau menggunakan sesuatu yang subjektif, perasaan okey atau tidak menggunakan software, kualiti katakan barang itu berkualiti atau tidak. Jadi perkara-perkara tersebut agak subjektif, tetapi ada persamaan ataupun ada cara untuk kita convert daripada kuantitatif kepada kualitatif kepada quantitative measurement. Tanyalah kepada supervisor tuan-tuan. Ketiga, attainable, boleh dicapai. Ini perlu kerana PSM ataupun master ataupun PhD mempunyai time frame yang tertentu. Walaupun dia berkaitan dengan yang nombor 5 ini, ia boleh dicapai membawa maksud di sini mungkin lebih kepada data tersebut boleh diselesaikan dalam masa 2 semester ataupun data tersebut masih lagi di dalam keupayaan PSM, tidak terlalu dalam ataupun tidak terlalu sukar dan sebagainya. Yang keempat, relevant, bersesuaian. Bersesuaian membawa maksud data yang kita ambil itu bersesuaian terhadap objektif kita dan sebagainya. Kerana ada kemungkinan kita akan mendapatkan data yang lain tetapi dia tidak memenuhi objektif kita. Dan kelima adalah timely, mempunyai jangka masa yang sesuai. Yang ini jangka masa yang sesuai, contohnya ada kajian yang memerlukan untuk melihat perubahan untuk melihat perubahan dalam masa 3 bulan ataupun dalam masa 48 jam dan sebagainya. Oleh itu, kita perlu memikirkan time frame yang macam mana yang perlu kita ambil untuk kajian kita. Kalau kajian PhD ada 3 tahun, mungkin dia boleh buat kajian cycle untuk setahun. Katakan penggunaan minyak pelincir di dalam kereta secara real time. Real time maknanya untuk kita nak dapatkan 10,000 km mungkin 6 bulan. Dia boleh tunggu. Tapi kalau PSM nak tunggu keputusan minyak selama 6 bulan, mungkin masa tidak sesuai dengan skop ataupun dengan objektif kajian. Yang ini adalah antara kesalahan biasa yang selalunya kami tegur. Perkataan study ni juga. Contohnya perkataan study, kerana study ni adalah terlalu subjektif. Membaca buku juga study, menonton TV juga study. Oleh itu kita tidak boleh tentukan sama ada study kita gagal atau berjaya. Kerana kita tidak dapat menentukan study kita tu berjaya atau gagal, bermakna kita tidak dapat menentukan objektif kita tu tercapai atau tidak. Kerana kita tidak tahu ia gagal atau tidak. Contohnya, perkataan to evaluate. Sounds, dia punya bunyi dah macam spesifik, tetapi kita perlu garapkan lagi. Ia boleh diperhalusi dengan cara kita bertanya pada diri kita. Contohnya, kita bertanya pada diri kita, evaluate, kita nak evaluate apa? Mungkin kita nak evaluate performance, mungkin kita nak evaluate color, mungkin kita nak evaluate quality, mungkin kita nak evaluate apa? Kita tanya diri kita. Dan mungkin kita, oleh kerana tajuk kita minyak, mungkin kita nak evaluate performance. Kita kata, okay, to evaluate performance of lubricant. Nampak okay, tetapi kita boleh perhalusi lagi. Performance tu, nak performance apa? Performance daripada segi penjualannya ke? Performance daripada customer punya feedback ke? Performance apa? So, kita kata, okay, kerana kita mechanical, kita nak menguji performance in term of ketahanan minyak terhadap suhu tinggi. Okay, kemudian kita
tanya lagi. Okey, kita tahu nak menguji ketahanan minyak terhadap suhu tinggi, kita ingin menggunakan equation ke atau kita ingin menggunakan alat? Kalau kita ingin menggunakan equation, selalunya kita akan menulis objektif kita ialah to calculate the oxidation time by using Alibaba equation. So Alibaba ni namalah. Mungkin Charles equation, Bernoulli equation and so on and so forth. Tak kira lah apa equation. Jadi maknanya objektif kita spesifik. Kita ingin calculate, apa yang kita ingin calculate adalah oxidation time dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan equation, Alibaba equation. Jadi membawa maksud sekiranya kita tidak berjaya calculate, objektif kita tidak tercapai. Kalau kita boleh calculate tetapi kita tak dapat oxidation time. Time mesti unit second. Tapi kita dapat meter. Mungkin kita dapat kilojoule. Mungkin kita kira masuk dalam equation kita dapat pressure, Pascal. Kita tak dapat oxidation time. Membawa maksud objektif kita tidak tercapai. Kita gagal. Dan andai kata kita boleh calculate dan boleh dapat juga oxidation time, tetapi kita bukan menggunakan equation. Kita tak guna Alibaba equation, mungkin kita guna equation yang lain dan sebagainya. Objektif kita juga gagal kerana kita tidak dapat memenuhi apa yang kita tulis. Pada ketika itu, kita bolehlah menukar objektif kita. Mungkin kita boleh menulis calculate the oxidation time by using Bernoulli equation, contoh. Maknanya kita tukar kerana tinggal equation sahaja yang berbeza, contoh. Tetapi mungkin Bernoulli equation, contohlah, mungkin pengiraan oxidation time dengan Bernoulli equation ni dah terlalu common. Bila dah terlalu common, membawa maksud current condition dan juga ideal condition telah sama. Oleh itu, ia bukannya problem statement. Dia tidak menjadi masalah. Jadi, mungkin objektif ini kita kata tidak menjadi objektif lagi. Walaupun kita telah berjaya calculate, kita telah berjaya mendapatkan oxidation time dan kita telah berjaya dengan menggunakan equation tadi, tetapi ia adalah current condition yang telah sama, yang telah mencapai ideal condition. Oleh itu, ia bukanlah satu research yang baik dan ini pada saya bukanlah satu objektif. Walaupun penulisannya nampak macam objektif, tapi daripada sudut keseluruhan kajian, ia bukanlah objektif kerana ia telah dicapai. Dia cuma sekadar pengulangan terhadap kajian orang lain. Okay. So, sekiranya kita mengukur dengan menggunakan alat, jadi kita tak bolehlah to calculate kerana jarang kita mengira dengan menggunakan alat, tetapi kita kena menulis dengan perkataan to measure. Kita ukur kerana kita menggunakan alat pengukuran. Jadi kita kata to measure oxidation time by using ABCDEF machine. Jadi kita faham, kita kena buat eksperimen, mengukur dan perlu dapatkan oxidation time dengan menggunakan alat ini. Sekiranya kita tak tahu menggunakan mesin ini, membawa maksud kita tidak boleh ukur. Dan pengukuran mestilah dengan standard yang tertentu, ASTM dan sebagainya, dan akhirnya kita boleh dapatkan oxidation time. Dan kadang-kala sekiranya kita menggunakan alat, mungkin kita terpaksa mengukur dalam bentuk yang lain. Contohnya kita kena mengukur dalam bentuk milliampere. Kemudian daripada milliampere, kita mungkin masukkan dalam equation, kita mungkin masukkan dalam table, kita tengok, refer balik table, baru kita boleh keluarkan oxidation time. Contohnya, pada ketika itu masih valid ataupun masih boleh juga menggunakan perkataan to measure kerana keseluruhan kerja kita adalah measure dan akhirnya kita dapatkan nilai oxidation time. Oleh itu, ini adalah satu contoh mudah untuk kita mengenal pasti cara kita menulis objektif kajian. Yang paling utama mungkin boleh melihat SMART, specific, measurable, attainable, relevant, timely, and then belajar untuk tanya diri kita, apakah objektif kita itu ada kata pemutus yang boleh menentukan sama ada objektif saya gagal atau berjaya. Objektif kajian, apa yang perlu pelajar buat ialah perlu rajin berbincang dengan penyelia. Tip yang saya nyatakan di atas hanya sekadar panduan umum sahaja kerana kadang-kadang penyedia mempunyai gaya penulisan ataupun gaya
pembentangan yang berbeza berdasarkan pada tajuk-tajuk tersebut. Tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada pelajar.